Hai, Assalamualaikum. Salam sayang semua. Hari ni cikgu nak ajar cara menyediakan dough untuk roti puri. Okey, kita ada 1,5 cup, 1,5 cawan tepung gandum, 1 sudu teh yeast, 1 sudu besar susu tepung, setengah cawan air suam, 3 sudu besar minyak dan secubit garam. Nanti garam cikgu tak masukkan dalam ni lagi, nanti cikgu letak. Okey, cara-caranya, kesemua bahan ni masukkan dalam bowl. Cikgu sediakan bowl. Cikgu tak buat ulian tangan tau, sebab nanti tangannya tak berapa kuat. Okey, masukkan tepung gandum 1,5 cawan tadi. 1,5 cawan tepung gandum, satu sudu besar susu tepung. Kalau tak ada susu tepung ni kita boleh guna susu manis, tapi agak-agak jangan banyak sangat, lebih kurang 1 sudu jugalah. Okey, serbuk yeast atau ibu roti 1 sudu teh, masukkan je. Tiga sudu besar minyak masak, dan ujung sudu kecil garam. Jangan banyak sangat, nanti masin. Okey, bowl mixer yang kita masukkan bahan tadi, saya nak guna mixer, saya guna ni pencangkuk ni untuk menguli roti, bukan yang sprinkle ke, bukan setengah cawan air tadi kita jangan tuang semua. Masa mixer dah berfungsi nanti, dah berputar, baru kita masukkan air sedikit demi sedikit, air suam tadi. Biarkan dia putar dulu. Tuangkan air sedikit demi sedikit. Okay, kita tengok keadaan dough tu. Kalau tengok macam kurang air, boleh tambah lagi air suam Okay, cikgu sediakan lagi setengah cawan air suam untuk tunggu dough tu, tengok keadaan dough macam mana. Okay, tuang sikit-sikit, tengok keadaan dough tu. Kalau agak-agak tak cukup, tuang lagi sikit. Nampaknya macam okey. Jangan tuang air lagi, biar dulu. Okay, matikan mixer. Cikgu nak bersihkan keadaan tepi bowl ni. Tengok ada yang tak kena cecair tu. Kalau tak ada mixer, boleh guna uli dengan tangan Cuma uli dengan tangan, nanti tangan lenguh sikit lah. Boleh je uli dengan tangan, tak ada masalah.
Okey, sambung lagi. Beli bagi dia jadi elastik. Kalau siapa yang ada hand mixer pun boleh guna hand mixer. Contohnya, kalau awak dah tertuang air terlebih, awak tengok dia macam lembik sikit kan, awak top up dengan tepung gandum boleh. Dough ni kena mix sehingga dia sebati. Kemudian nanti cikgu ajar macam mana nak tengok keadaan dia, keadaan dough yang elok, dia tak melekat di tangan. Okey, dough cikgu ni tengok dia agak lembik sikit. Ni cikgu terlebih tuang air tadi. Cikgu prepare 1 sudu besar membukit tepung. Masukkan sikit je. Masukkan sikit dulu. Tengok macam mana dia. Agak-agak dia lembik lagi sikit, boleh masukkan. Tahu keadaan dough tu macam mana, kita stop dulu mixer. Kita rasa tepung ni. Tengok. Dia melekat kat tangan kan? Maknanya ni kurang tepung ni. Cikgu dah lebih air tadi. Kita tambah lagi 1 sudu tepung. Buat dough tu sampai tak melekat di tangan Kaut dia supaya tak ada yang tertinggal, tak ada yang tak kena, semua kena. Okey, tengok keadaan dia. Saya dah mix tu sampai dia tak melekat dekat bowl tu. Nampak tak? Melekat sikit-sikit tu okey dah tu. Okey. Kita matikan mixer. Nampak? Dia tak melekat kat tangan sangat. Dia masih melekat tapi tak adalah melekat macam tadi kan. Ni dah kira okey lah ni. Bersihkan.
kita punya dough ni dekat bilah ni. Okey, kemudian kita kena ulik sikit dengan tangan. Letak tepung sikit. Untuk ulik dengan tangan sikit sebelum kita perap dia setengah jam. Ni keadaan doughnya. Dia boleh jadi seketul lah. Kalau ada sikit-sikit melekat kat bowl tu, bersihkanlah dulu. Yang saki-baki tadi tu. Okay, ni keadaan ni. Okay. Dah jadi macam tu. Kita biarkan dia ni. Ni kita biarkan dalam bowl ni perap selama setengah jam lebih kurang Tutup ni supaya dia tak terdedah kepada udara. Nanti dia kering. Okey, sementara kita menunggu kita punya dough roti puri tadi mengembang, kita sediakan dulu dia punya sambal sambal tumis. Cikgu dah buat sambal tumis ikan bilis. Cikgu sediakan minyak untuk menggoreng ikan bilis dan menumis sambal. Ikan bilis, sebiji bawang besar. Ini cili kisar cili kisar lebih kurang 10 ke 15 biji cili kering cikgu kisar, dan 3 ulas bawang putih untuk menumis. Okey, caranya tuangkan minyak dalam kuali. Okay, ini cikgu nak goreng sikit ikan bilis. Tunggu sekejap. Agak-agak minyak dah panas nanti. Tapi jangan besar sangat tau. Nak goreng ikan bilis ni, kita nak goreng, minyak kena betul-betul panas. Kalau tak, ikan bilis ni dia tak garing, dia tak rangup. Nanti dia akan serap minyak Okay, nampak buih-buih kecil dah naik dekat permukaan kuali tu. Kita boleh gorengkan dulu ikan bilis. Minyak tak banyak tau ni, sebab ikan bilis kita pun sikit je. Masukkan. Sebab apa cikgu goreng dulu ikan bilis ni? Nanti cikgu nak hancurkan untuk masak sambal tumis ni, sambal tumis ikan bilis ni. Cikgu suka hancurkan ikan bilis ni sebab nanti kita senang nak makan dengan roti puri tadi. Kita cicah je. Ni dah garing kan? Jangan kering sangat. Macam ni dah cantik dah. Teruskan minyaknya. Masukkan balik dalam mangkuk kita tadi. Minyak yang ada ni, kecilkan api. Kita tumiskan bawang putih yang dah tumbuk tadi, 3 ulas bawang putih yang dah ditumbuk tadi. Ni pakai minyak ikan bilis tadi jangan dibuang minyak tu.
rasa dia agak ada warna sikit sebab kita dah goreng ikan bilis tadi kan. Dia dah garing, agak kekuningan dan naik bau. Kita masukkan cili yang dah dikisar tadi. Cili kisar ni lebih kurang 10 ke 15 biji cili kering kita kisarkan. Ini sambal tumis cara cikgu. Mak-mak pun biasa buat sambal tumis kan kat rumah. Tak tahulah mak awak buat macam mana. Macam mana pun tak apa, boleh je caranya. Tapi siapa yang tak pernah buat sambal tumis, boleh je nak cuba cara cikgu. Okay, biarkan cili ni merenih sehingga dia masak. Nak tumis cili, bukannya sekejap tumis dulu. Kenapa cikgu kacau? Supaya nanti dekat bawah tu tak melekat. Bila dia melekat nanti dia jadi kerak, hanyut. Biarkan dia merenih dulu. Ya, digaring sekejap bagi cili tu masak. Jangan api besar sangat. Api besar nanti habis satu rumah dipercikan cili. Okey. Sementara tunggu cili tu masak, cikgu sediakan bekas periuk ni cikgu guna periuk kaca. Masukkan ikan bilis tadi, ikan bilis yang kita dah goreng dalam periuk kaca. Masukkan ke semuanya. Kita nak hancurkan Nak hancurkan guna apa? Cikgu gunakan lesung batu ni, anak lesung batu. Tahu tak lesung batu? Yang biasa kita tumbuk bawang tu kan. Tumbuk perlahan-lahan bagi dia hancur. Awak jangan tumbuk kuat-kuat sebab cikgu ni pakai periuk kaca. Periuk kaca ni kalau awak tumbuk kuat-kuat dengan periuk kaca sekali hancur. Bukan ikan bilis dia hancur. Okey, ni hancur tak halus bagi dia hancur je. Kalau halus sangat kan tak rasa pula ikan bilis. Ni sambal tumis ikan bilis cara cikgu tau. Nanti jangan awak compare dengan ibu awak punya ikan bilis. Kenapa ibu masak sambal ikan bilis tak sama macam cikgu masak? Boleh je ikut cara mana-mana. Yang penting ada sambal ikan bilis, boleh makan dengan kita punya roti puri. Okey, dah hancur dah tu. Cukuplah hancur sikit-sikit je. Jangan hancur sangat. Okay, sambil kita ketuk-ketuk cili tadi, hancurkan cili tu. Hancurkan cili, hancurkan ikan bilis tadi. Cili kita pun dah nak masak. Kita kacau-kacau sikit. Okay, cili ni bila nak masak, bila dia dah masak, dia ada perubahan warna merah dia jadi merah pekat. Nampak? Okay, ni dah okey dah ni, dah masak. Boleh campurkan dengan kita punya
sebiji bawang besar yang dah dihiris tadi. Cikgu dah hiris halus-halus ni kan, tapi janganlah halus sangat, nanti tak rasa bawang. Okey, boleh tuangkan kat dalam. Kacau. Untuk sambal tumis ni, kalau nak dimakan dengan roti puri tu, kalau awak semalam awak dah masak sambal tumis, itu lagi best kan, dah tak payah sediakan sambal tumis lagi. Tengok ada sambal tumis je, awak buat roti puri. Boleh buat untuk sarapan pagi. Kita tunggu sekejap, tunggu bawang tu layu sikit Okey, bawang dah layu sikit. Cikgu masukkan asam jawa. Ni, asam jawa ekstra. Ada birnya, senang sikit. Dia dah memang paste asam jawa. Cikgu tak masukkan banyak-banyak, sikit je. Just ada rasa asam. Nampak dah garing kan? Okey, masukkan garam. Cikgu letak garam setengah sudu je, lebih kurang, tak sampai pun setengah sudu. Sebab kita dah guna ikan bilis goreng tu, takut ikan bilis tu dia dah masin. Kemudian 1 sudu besar gula. Dia ada rasa pedas-pedas manis sikit. Okey, kacau. Sekejap lagi dah boleh angkat dah ni. Bila kita dah letak gula tu, automatik kita punya cili yang kita dah tumis tadi ni akan berubah warna. Dia menjadi merah kehitaman sikit. Bersin cikgu. Okey, untuk cili kering sekarang ni ada pelbagai jenis cili kering Ada jenis yang pedas, sangat pedas, yang tak pedas dan yang kurang pedas. Kalau awak nak beli, nak kurang pedas tu, awak pergi kedai minta dekat orang tu yang kurang pedas. Kalau tak, nanti dia bagi awak yang pedas sekali. Itu memang pengsan nanti makan kalau awak masak. Okey, dah siap kita punya cili ni. Cili yang dah siap tumis ni. Padamkan api. Caranya, curah dia dekat atas ikan bilis yang kita dah tumbuk tadi. Ini curah je. Okey. Cikgu suka masak cara ikan bilis macam ni, ikan bilis sambal tumis macam ni, sambal tumis ikan bilis macam ni, sebab dia punya keadaan cili tu dia pekat. Gaulkan ikan bilis yang ada kat bawah tu kan, kita gaulkan.
Okey, siap sambal tumis ikan bilis cara Cikgu Su. Okey. Kita nak menyediakan dan menggoreng kita punya roti puri ni dough kita yang tadi kita dah perap sekejap tu, setengah jam. Cikgu keluarkan. Uli sikit. Cikgu nak keluarkan ni, cikgu nak buat bulat-bulat besar mana. Taburkan kita punya untuk menguli, taburkan dengan sedikit tepung. Yang ni kan, cikgu tak nak buat besar-besar sangat. Besar ni lebih kurang cikgu punya genggam cikgu. Okey, ambil segenggam-segenggam dia ada melekat-lekat sikit kat tangan tu, bolehlah letak tepung sikit. Supaya dia tak melekat kat tangan kita. Ni segenggam ni dah cantik lah. Kalau awak buat besar lagi, nanti awak punya roti puri dia besar sangat. Sementara kita nak bahagi-bahagikan dough ni kepada beberapa bahagian, sediakan minyak air kuali, panaskan dan tuangkan minyak untuk menggoreng. Biarkan je api tu sederhana, besar, jangan besar. Nanti sementara awak nak uli dough ni, minyak tu terlalu panas. Segenggam je. Kalau genggaman awak tu kecil, tak apa, biarkan dia. Ikutlah besar tangan awak, jangan awak pinjam tangan orang lain. Okay, kita dah bahagi-bahagikan ni. Nanti kita nak torak je dekat mat tu. Ni cikgu guna mat alas dengan loyang Kalau awak tak nak alas loyang pun boleh. Okay, habis kita bahagi-bahagikan. Kita dah boleh torak je dah. Torak tu macam mana? Okey, gunakan ni kayu untuk kita torak Torak tu kita nak lepihkan dough ni. Kalau ni taburkan sedikit tepung. Takut dia melekat dekat ni. Sambil ni kita panaskan minyak tadi cikgu dah bagi tahu. Kita panaskan minyak supaya kita boleh terus goreng.
cikgu punya ni mat ni ada bulatan ni, kebesaran bulatan ni, nampak tak? Jadi cikgu boleh agak lah cikgu punya ni nak tebal mana, nak nipis mana. Kalau tak ada mat ni pun tak apa. Okey. Ini dah okey Okay. Caranya nak goreng, kita dah ni torak tadi. Minyak kita dah panaskan. Kita dah panaskan minyak. Boleh rasa bahang minyak tu. Jangan masukkan tangan awak pula. Untuk rasa bahang minyak je. Okey, masukkan kita punya roti puri kat dalam. Sambil dah masukkan tu, minyak ni kita angkat, kita curah atas dia. Sekejap lagi dia terapung. Dia terapung tu, kita curah je kat atas dia. Dia akan naik kembung. Nampak? Curah je minyak panas ni, curah dekat atas dia. Dia akan naik kembung gini. Dia akan naik kembung cantik macam ni. Kalau awak tak curah minyak panas ni dekat atas dia, memang dia tak naik. Biarkan sekejap, bagi dia garing sekejap. Boleh terbalikkan. Nampak tak? Minyak tu minyak pula, api tu sederhana besar jangan besar sangat. Awak boleh kontrol api. Cikgu sediakan bekas untuk mengetus. Angkat, dia dah agak-agak garing tu, angkat. Okey, biarkan dia toast minyak dulu. Kemudian kita buatlah sampai habis. Habiskan dough ni. Buat sampai habis. Kalau awak nak nipis, boleh torak besar-besar lagi lah. Curah. Masuk je dalam kuali, curah dengan minyak ni sampai dia kembung. Kembung tu agak-agak, dia punya kembung tu dah kukuh kan, dah kuat, boleh terbalikkan. Dia memang menggerutu macam tu sama, curah je dengan minyak panas tu. Angkat, teruskan. Okay, bila dia dah toast,
Dia dah toast, kita boleh hidang angkat. Yang kita dah siap masak tadi, dah siap toast. Letak dengan cili tumis cikgu tadi. Cili sambal tumis ikan bilis cikgu. Boleh juga kalau nak makan dengan kari. Kalau semalam mak ada masak kari, buat roti puri, dah boleh makan dah. Okey.